Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Jadi Ustaz nak minta buka muka iaitu buka muka satu dah. Muqaddimah. Muqaddimah iaitu muqaddimah ni artinya pendahuluan dalam kitab ni lah. Jadi bila sebut muqaddimah ni nak kena ada bismillah, nak kena ada alhamdulillah, nak ada selawat, amma ba'du. Jadi supaya Ustaz dah sebut dulu iaitu tentang masalah tujuan kita mengaji akidah. Tujuan kita mengaji akidah iaitu pertamanya kita belajar akidah ni pertama kerana kita nak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tuhan sebut fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik walil mu'minin. Tuhan sebutnya iaitu fa'lam annahu la ilaha illallah. Hendaklah kita belajar. Tuhan suruh kita mengaji ilmu tauhid, ilmu akidah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik. Jadi sebab apa? Iaitu kita mengaji ilmu akidah pertamanya pertamanya itu kerana Tuhan suruh kita mengaji ilmu akidah. Tuhan suruh kita kenal Allah. Awaluddin ma'rifatullah. Mula-mula agama ialah ma'rifatullah, ialah kenal Tuhan. Sebab apa kita kenal Tuhan? Kita cuba fikir tengok dengan akal kita kan. Boleh tak kita tak kenal mak kita? Boleh tak? Tak kenal ayah kita boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Sebab mak kita ni ialah yang melahirkan kita, beranak kita. Tuhan buat kita. Bila Tuhan buat kita, kita tak kenal Tuhan, bolehkah? Bolehkah kita tak kenal Tuhan? Sebab tu tak boleh. Yang keduanya iaitu kita mengaji ilmu akidah ni supaya kita nak beribadat kepada Allah. Kita nak beribadat kepada Allah. Sebab Tuhan sebut ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Iaitu sembahlah Tuhan kamu yang menciptakan kamu supaya kamu bertakwa. Yang tiganya iaitu kita ngaji ilmu akidah ni iaitu supaya kita nak mengukuhkan iman kita. Nak kejak, nak kukuh, nak kita faham arti percaya kepada Allah supaya kita percaya kepada lebih daripada kita percaya kepada ibu bapa kita. Percaya Tuhan ni lebih daripada kita percaya kepada ibu bapa kita. Percaya tak kat ayah? Percaya tak kata ya saat ni tu tawak nyanyi kita? Kita percaya tak ya? Kalau dia godai kita, katak kita, kita percaya tak kata dia saat ni tu niat molek? Percaya. Sebab tu kita tak murah ya tahan, bawa tak apa. Kita percaya ke tak? Biar kita pergi mana ke? Pergi dengan ayah kita. Kita awak duit tak? Sebab apa itu tak awak duit? Sebab percaya ke dia. Kita percaya ke dia dah. Kita pergi jauh.
Kita kelik di rumah. Nah, habis duit ngaji, kita kelik di rumah. Nah, kita kelik minta dah dia, minta. Kita minta dia nak mari ngaji pula, kita minta. Sebab apa kita minta dia? Sebab kita percaya ke dia. Percaya kata ya tak apa dengan kita, mintanya no pun tak apa. Nah, kita percaya pada dia. Lepas tu pula kita kelik mari, tak. Lapar nasi, kelik mari. Tak. Kelik lapar nasi, kelik rumah nak makan nasi. Sebab apa? Sebab kita percaya kata ya cerdas mata kat anak ya dah. Tu makna percaya. Makna percaya, bagi makna percaya maknalah tu. Ada perasaan dalam hati kita percaya sungguh. Tu lepas tu kita nak kukuh percaya kita saat ni. Dua benda yang kita kena ada dalam dua perkara yang kena ada dalam makna percaya. Pertama, kita percaya dalam bentuk cerwik cakan bagi ilmiah, iaitu kita percaya kata tak ada Tuhan malaikat ya sahaja. Sebab langit, bumi, alam semua ni menunjuk di atas bahawa Tuhan itu ada. Itu kita akal fikiran kita lah. Yang keduanya kita percaya dalam masalah kata kita ni nak ada mesra dengan Tuhan. Percaya sehingga kita dapat mesra. Tak dapat mesra, sera lah. Tak tahu sera. Bahasa Melayu panggil apa ni, orang panggil mesra. We ada perasaan sera, rasa yakin sungguh. Rasa sepengat Tuhan, mesti Tuhan kena cara ke kita. Tuhan kena tolong. Nak ngaji akidah, nak wisapata kata. Bukan ngaji nak kata percaya ada Tuhan, apa percaya. Bukanlah tu. Hak tu kulit sahaja. Tapi kita nak percaya widallah pada tu wisara. Sehingga kita berasa kata kita nak sujud kepada dia. Kita rasa sepang kita nak hidup diri daripada dia. Kita nak semaya, kita nak turut perintah dia. We ada siapa perasaan itu. Itu tujuan ngaji akidah untuk nak mengukuhkan. Yang keempat pula iaitu kita nak tolak segala syubhah. Segala syubhah, segala perkara yang keliru. Ada kekeliruan. Balik keliru. Ada keliru. Jadi kita nak tolak benda-benda hak keliru. Kerana boleh ada kita faham kata Tuhan ni kita fikir serupa dengan kita. Kita fikir saat ni kata Tuhan saat ni tu serupa dengan makhluk. Fikir benda tu benda kita nak tolak syubhah. Syubhah, benda-benda syubhah, benda-benda yang ada syubhah, bagi benda hak keliru, ada kekeliruan, maka kita nak tolak benda-benda syubhah saat ni. Dan yang kelima kita nak mendatangkan hujah. Nawi ada hujah. Dia kata mana bukti ada Tuhan, kita boleh royak. Sebab apa? Dalam masa haji ni contohnya dah, atau siji ni, yo tak leh orang nak royak ada Tuhan. Ada percaya Tuhan. Tak leh tu kita orang ngaji je kena dalil, kena boleh royak 1 2 3 4 jelah tu. Tu di antara tujuan kita ngaji akidah. Lepas tu pula di antara kita ngaji akidah ni iaitu supaya kita nak mengukuh akidah kita. Lepas tu pula kita nak dapat yakin apa sahaja yang datang ada sebut dalam Quran, ada sebut dalam hadis semua saat ni. Sebab tu nanti benda-benda ni kita akan royak satu persatu selepas pada ni. Cuma agak ini pergi buka muka 3. Ustaz tak baca kita tengok buka situ, lepas tu kena klik bacalah. Semulanya kepentingan akidah dalam hidup. Kepentingan akidah dalam hidup. Bila sebut kata akidah, pegangnya, apa pegangnya? Dia tak lari daripada kita percaya kepada rukun-rukun iman lah, rukun-rukun iman lah. Jadi pentingnya akidah. Apa maksud penting akidah? Maknanya, maksudnya iaitu pentingnya kita yakin dengan rukun-rukun iman saat ni. Ya semua saat ni tu ya orang panggil semua tu telah jadi fitrah dah dalam Islam ni. Orang panggil agama Islam ni agama fitrah, fitrat Allah.
fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim. Nah, fitrah. Apa maksud fitrah? Kena tanda molek, tulis molek dah. Fitrah tu ia sifat semula jadi. Nah, sifat semula jadi, atau kalau kita kecek mudah faham juga. Nah, apa ni sifat-sifat yang molek hak Tuhan pasal. Tak tidak pasal. Nah, orang panggil apa ni Tuhan pasal ni supaya kita pasal pelita pasal apa ni. Kalau tu gak orang panggil kita masuk program lah, kalau kira gak Tuhan masuk ke siap-siap dalam tubuh kita, iaitu orang panggil ada fitrah. Nah, kita suka bagi cuci tu fitrah. Nah, kalau gharizah ada beza gharizah. Gharizah ni tabiat supaya dengan itik. Itik ni wahai bagi cemah. Ikan keli wahai bagi cemah. Hak tu orang tak panggil fitrah, orang panggil gharizah. Gharizah ni satu perangai dia, tabiat dia hak Tuhan isi masuk dalam binatang lagi apa supaya gharizah. Nah, gharizah tu tabiat dengan zai dah, gharizah tabiat dengan makna tabiat. Hak tu tidak dipanggilkan fitrah. Walaupun sifat yang semula jadi, orang panggil gharizah. Tapi tak manusia ni kelebihan dia nya iaitu Tuhan masuk, Tuhan isi dalam tubuh dia itu fitrah. Fitrah ni, nah, di antaranya suka benda yang cuci. Fitrahnya nak kepada Tuhan, nak cari Tuhan. Fitrahnya nah, iaitu perasaan kita saat ni tu nak bagai putih dah, tak sebagai hak cemak, bagai itik contohnya. Itu fitrah. Kuku misal di antara fitrah Nabi kata kerak kuku. Karena orang ni kuku ni fitrah. Kerak kuku ni sebab orang tak sedap duk kelah lah mana pun dia nak kena kerak kuku. Orang panggil ini fitrah. Fitrah. Fitrah manusia. Dan percaya kepada Tuhan dia panggil fitrah. Percaya pada malaikat. Tengok orang lain, orang hak bukan Islam, dia percaya kepada dewa, dia percaya ya ada benda tu panggil. Percaya pada Rasul. Percaya pada Rasul ni fitrah. Sebab apa, kalau tak ada Rasul pun percaya ke Huana, percaya ke tu, percaya ke ni pula. Orang ketua dia gitu ini pula. Sebab tu makna kata fitrah ni benda hak ada semula jadi dalam tubuh kita, benda hak molek-molek. Tuhan buat siap dah isi masuk dalam tubuh kita perangai-perangai dan perasaan-perasaan, sifat-sifat yang baik, hak yang ada di dalam diri manusia. Panggil fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Tak ada boleh tukar dah makhluk Tuhan. Nah, sebab tu ada pun hak tak ada masuk Islam, contoh tak ada Islam, dia nak bagai molek, dia tahu dia boleh hukum kata bagai ni bagai molek, bagai ni bagai tak molek. Tapi tak molek tak apa, aku nak buat juga. Ya setara tu ya. Tapi dia tahu tak kata bagai tak molek. Nah, Tuhan sebutlah Quran, wala taqtulu auladakum. Jangan bunuh anak. Fitrah dak. Okey, saya kat anak belaka tu fitrah. Bunuh anak ni satu benda yang mungkar, benda tak molek lah sekali dah. Wala taqrabu zina. Zina contohnya, orang tak suka benda ni, benda orang tak boleh terima. Tak kira orang hak zina sendiri pun mayarat tak boleh nak terima, tak boleh. Panggil benda tak molek. Bunuh orang. Wala taqtulun nafsal lati haramallah. Minum arak seperti juga, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Benda ni arak, judi, benda molek tak? Benda tak molek. Semua hak Tuhan wayak dalam Quran saat ni tu benda tak molek belaka. Nah, tu makan bangkai, kulla ajidu fima uhiya ilai muharraman ala ta'imi yata'amu illa an yakuna maitatan. Haram pakai bangkai dia nak makan. Makan atau daman masfuhan, darah. Fitrah, benda orang tak boleh terima, tapi orang kacau pergi buat juga saat ni tu kerana ya nafsu dia dah lah. Nafsu dia. Tapi kalau kira di segi fitrah saat ni tu maknanya dah. Dan supaya tu juga kita percaya kepada Allah, panggil fitrah. Percaya kepada malaikat, percaya pada kitab. Kitab ni pun di antara fitrah agama Allah. Nah. Sebab apa? Orang ni nak percaya pada malaikat, percaya kepada
apa ni, rasul ni kalau tak percaya rasul pun percaya warna-warna dia tu. Neraka syurga ni Allah, agama apa tak ada, agama Buddha tak ada, put tak ada, syurga neraka. Ya ada tanasukh, ya ada pesing orang panggil kita tukar masuk roh lain gitu kan. Jadi duk tubik, kalau dia molek beranak tubik masuk jadi orang molek bagi masa depan. Jadi anak raja, kalau dia mau ni tak molek jadi anak ular, jadi anak cacing, dah jadi hinu orang panggil Lokna di sisi dia saat ni sebab tapi agama Buddha tak ada. Bila tak ada sekalipun, akhir sekalinya ambil agama Fra masuk. Jadi syurga neraka ni kena ada sebab ya fitrah manusia. Pas syurga neraka qada ni fitrah juga. Kita tengok orang Syiah tak ada qada, dia panggil likit. Ya adalah lebih kurang dah. Lepas tu hari kiamat semua wasiluk lah ni, semua orang akan tahu belaka. Sebab tu kita nak ayat tu semua agama Islam, hak Islam wang hari Quran 1200 63 ayat apa tu dah. Jadi semua saat ni tu menunjuk semua benda-benda hak Islam wang itu semua fitrah semua. Tak ada benda yang tubik luar pada fitrah. Benda hak kita boleh buat. Tak kira benda hak Tuhan suruh, semua boleh buat. Puasa boleh buat. Tengok orang bakal boleh buat belaka. Tak ada benda hak Tuhan tutup kita malaikat boleh buat belaka. Tuhan sebut la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Tuhan tak tutup, malaikat ada luasnya. Ni. Sebab tu pentingnya kita ngaji akidah. Tengok bawah tu manusia sekira tidak mempunyai akidah yang sahih. Orang ni kalau tak ada akidah yang sahih kan, maknanya hilang petunjuk, hilang petunjuk. Hilang petunjuk, hilang hidayah, tak ada hidayah, tak ada petunjuk, tak tahu jalan. Bila tak ada akidah saat ni, dia hidup akan jadi wunwai. Cuba kita Ustaz nak misalnya, kalau kita yakin dengan Tuhan kan, kita yakin dengan Tuhan Allah tak, kita boleh orang panggil hati kita saat itu senemah dah. Supaya kita duduk dengan mak kita duduk dengan mak kita, duduk dengan ayah kita kan. Sabuk tak duduk dengan mak? Tak sabuk apa. Klik duduk dengan mak ada apa, duit ada sekut, tak ada sabuk kipuk. Kerana apa? Kerana orang duduk dengan mak ni, ya duduk dengan ayah, duduk dengan mak ni, ya habis dah, tak ada dah. Rasa tidur malam tak khabar apa, ya tu kalau rimah masuk mak ya cakap belaka, ya tak fikir apa dah. Apa yang mikir saat ni tu sampai ke ayah ya suruh ya tak buat lagi. Tak apa, amin hati lu. Sebab apa ya yakin kata tadi mak ya buat diri. Ya ada perasaan supaya sedap duk. Teragi duk dengan saya. Tak suruh Tuhan suruh ni tak ada bala. Duk dengan saya duk dua orang bala gagah. Jemur tak boleh. Jemur baju rubuk. Tempat jemur lah, masuk gapo bakak biri, bakak gapo tak ada senang. Sebab tu bila klik duk dengan Tuhan asal senang. Tuhan sebut innal huda hudallah. Innal huda huwa apa? Innal huda hudallah. Sungguh petunjuk Tuhan. Inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya petunjuk tu ialah petunjuk Tuhan itulah petunjuk jalan hak sungguh. Biar nak duk senang turut hak Tuhan ni. Sebab benda ni benda hak wak kita itu senang. Benda hak besar kali kita nak wisne, jangan ada syirik. Jangan duk percaya benda yang lain pada Allah. Bila percaya lain pada Allah, kita saat ni akan jadi unwai. Kita percaya ke sayang kita. Tak apa, tolong. Kita percaya dia. Kita royak dia, tak apa hari ni kalau hujan muakik. Ya tak akik klik murid. Apa muka besar agak tak boleh dah ya. Tengok. Percaya kat orang, tak supa. Tak supa. Percaya kat orang panggil. Kalau kita percaya ke Tuhan, jangan syirik. Besar sekalinya jangan syirik. Sebab tu orang yang tak ada syirik, Tuhan buat dia saat ni senang. Senang hati tu besar sekalinya. Senang kulit ni ya nombor 2. Senang kulit ni senang ada duit, senang sehat, senang ni. Nombor 2 dah. Senang sungguh, senang hati. Hati senang, tak ada sabuk apa. Kita dah waktu senang. Sebab Tuhan sebut allazina amanu, orang beriman walam yalbisu imanahum bidzulmin. Tengok ayat Quran Tuhan sebut
dan mereka tidak memakaikan iman mereka bizulmin dengan zalim, syirik lah. Ulaika lahumul amnu, Tuhan ayat kata mereka tu akan dapat aman, senang dia. Wa hum muhtadun, dua perkara dua ni, iaitu mereka itu dapat petunjuk. Dan agama saat ni tu orang panggil apa ni, agama ni fitrah lah hati kita dah, supaya kata percaya pada Tuhan. Hati kuatkan kepada Tuhan hak ni tu tinggi lah orang. Sebab tu meyak masa itu duk waktu kong ada berhenti. Waktu kong orang Syiah ni buat apa tak kong? Nak cari maha amna atau dengan manut. Maknanya nak cari orang hak kuasa luar daripada manusia, hak yang rasa dia boleh pergi berlindung tika susah, tika gapo. Maka ada waktu kau dak uti wadu. Dah benar ni tahu mana kata manusia ni ya ada dalam diri dia Tuhan sifat siap dah. Tengok ketika kita piye kita saat ni susah misal kapal misal duk tak kapal tu kocok gugur nak jatuh. Maka pada ketika tu tak ada fikir siapa, ingat Tuhan lah. Ingat doa. Okey, siapa tu? Gak ada sup dia tak ada minta tak kau. Tak ada minta tak kau. Dia minta crossing saksi tanlai kata. Jadi minta semua borong bis setiap kapal. Ya borong belaka. Ni sebagai Lebanon lah ni kan meletup. Meletup bom hadut sipai. Makan 10 kilo habis banas setengah. Lebanon habis setengah. Jangwat saat ni tu besar. Dulu ni banyak tahun lah start hidup ada 15 hari Oprom di Beirut. Tapi hak kita dah tengoknya di Beirut ni ya orang panggil Paris negeri Arab. Fransik Paris negeri Arab lah orang panggil. Sebab dia duduk luar Fransik. Lepas tu orang yo saat ni tu bebas sungguh. Supaya farang tu lepas dia Kristian banyak. Kristian yang banyak puluh persen. Jadi orang Yahudi tu bebas. Dah kita pergi jalan aku apakah gitu dia baik pergi jalan aku patah, duk jalan tengok. Allah duk dua kat tepi ke. Tepi patah ni duk berdakak duk peluk ke apa, astagfirullahalazim kata. Faham maksiat banyak. Arak ni kalau nak ngaruk banyak pergi di Lebanon. Arak-arak dulu tu, arak-arak lah ni sepatu, arak-arak karut-karut di Lebanon. Orang Lebanon ni orang jangok. Orang jangok sungguh. Di antara orang-orang Arab tu hak jangok. Kalau Farah ni Itali lah. Farah ni orang Itali jangok. Kalau Arab ni Lebanon, Syria. Fok ni orang jangok. Semua jangok belaka. Tino yata Frai habis. Tak ada tak jadi Frai tak jadi naik. Beh dah kauli lagi. Beh dah darah kauli lagi. Orang jangok. Lepas tu pula maksiat banyak. Lepas orang jangok arak hak kaya-kaya akak hari. Allah Alam lah. Tapi kita tengok suasana ya ni tu Allah ustaz. Bagai maha. Bagus ni Allah. Apa dah Allah kita nak makan duit tak ada kita. Maha dah makan net pak yo. Pak yo meletup bom ni setengah jangwat. Yo negeri yo molek bukit yo tinggi. Bukit yo kat tu umur kan dak suk tahu bukit. Start ke jalan dia bukit yo tinggi sungguh. Ada pelajar kita ngaji orang kita sini duk ngaji Lebanon banyak tapi tak banyak. Ada dululah ni tak ada lah. Ni kita tengok bukit kita tinggi dah. Dak yo tinggi lagi, tinggi tepi laut. Tepi laut pun tinggi. Bukit ke tu nama. Mak ada skywalk apa semua dah. Apa ada skyway. Maknanya ada katulah naik apa kacau naik kacau apa semua. Bukit tinggi molek, nampak molek tepat molek sungguh. Orang panggil Beirut ni nombor 1 lah. Ada lah negeri hok molek. View bisa apa ni pak view molek. Molek sungguh negeri tepat molek. Pak negeri kalau negeri hok molek ni
Kalau hok cuci bersih bukit molek, pohon kayu molek di Turki. Anda, kalau orang kaya-kaya ni wajib pergi Turki ya. Orang Farang ni banyak wajib kena pergi Turki. Kerana Turki ni tempat Hagia Sophia buka ni kan. Buka jadi masjid tu dah. Jadi Turki ni tanah bukit-bukit je molek. Molek, pohon kayu molek, benda molek, semua molek, bahagian molek semua. Sebab tu orang ingin bakat lagi di Turki, banyak orang pergi jalan, tempat jalan banyak di Turki. Ustaz biasa pergi 2 kali. Kau masa duk ngaji lu buat cumpai pergi 2 orang. Kau masa duk ngaji lu biasa bawa beg lepas tu pula pergi naik belah lagi. Hidup biasa kau tu ya tak ada jadi Islam molek lagi. Bebas juga nak ikut nak buat apa. Ikut matok, ikut tempat tersembah ni atau berdekat peluk astagfirullahalazim kita Allah besok tengok orang. Teruk juga. Dulu lah ni tu orang ya alhamdulillah kerana ya parti Islam boleh ni Erdogan tu orang kuat agama, tapi ya bebas lagi lah ni. Kena bayar semua. Negeri yang kena bayar semua. Kita masuk nak tanya jalan nak bayar. Tak jalan. Dah start gitu. Pergi siapa tu kita pergi di Italia. Italia ni ya satu cawak jadi patah lah. Moga pergi masuk situ. Kereta apa masuk. Tanya jalan. Dia tanya have you paid? Bayar lagi. Kita tak bayar, kita pergi cari tengok peti diri tak nak bayar. Masuk ambil nak bayar. Semua yang ambil tengah jalan semua nak bayar. Kena bayar semua. Ni tanah ayat tu negeri hok molek. Lebanon ni molek bukit molek. Pas meletup bom di patah, tepi patah tu tempat Marfak. Habis 10 kilo spor Pramanu, spor abot Hiroshima. Habis orang mati, temung dah tak 100 lebih dah. Sakit 4,000 lebih dah. Tak tahu banyak mana ya kau tahulah lepas tu. Umur orang akan tak ada umur 300,000 orang. Ni 300,000 orang akan tak ada tempat tidur. Tengok dah Tuhan nak turun dah. Start. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir. Ma asaba min musibatin fil ard. Tidak ada musibah bala petaka yang berlaku di bumi wala fi anfusikum, tidak juga dari kamu, illa fi kitabin, malaikat ada telah tertulis dah dalam kitab Tuhan, telah tulis Lauh Mahfuz min qabli an nabra'aha, sebelum daripada kami buat lagi. Tuhan kata inna dzalika 'ala Allah yasir, itu adalah mudah. Meletup sekaligus. Marah yang kaya ini susah. Sebab tu kita kena ingat agama, ingat Tuhan. Kita ngaji akidah nak kita yakin dah ni. Kalau orang tak percaya Tuhan nak kata apa? Duit tak ada, gotu tak ada, goni tak ada. Pergi siapa? Habis tu. Dah umuh. Rong rem puluh lapis, 20 lapis habis. Habis tu. Sepuluh orang kena umuh lalu kena godet. Utuh. Tengok lagi. Ingat dah. Kalau tak ada biar tahu seorang abuk lagi. Beratlah ni. Mai tan lok. Berat mai tan lok. Tak boleh ni. Orang ni ada, orang panggil ada sifat fitrah dah. Bila dia susah, benda tu nampak cacing. Benda tu nampak cacing dah. Tengok ayat Quran muka 4. Wallazi yusairukum fil barri wal bahri hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim birihin tayyibah wa farihu biha ja'atha rihun 'asif wa ja'ahumul mauj min kulli makan wa dhannu annahum uhita bihim da'u Allah mukhlishina lahuddin la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Dialah yang menjalankan kamu di darat dan di laut, Tuhanlah. Dengan diberi kemudahan mengguna berbagai jenis kenderaan. Kita lah ni dah kereta mutu, ada kapal, ada kapal air, kapal besar, kapal air. Perahu orang duk pergi, orang kaya duk pergi honeymoon mula-mula pining. Ada kadang tu naik kapal tu, lakoh tawib. Itu kan? Besar 13 lapis,
20 lapis ada belakang hang, ada kotu, ada tempat makan hang, kena bawa duit banyak sudah. Dah dalam itu ada cukup ya rong lauk pergi siapa negeri tu turun jalan paket je. Ya ada paket saya dah. Nah, rong lauk ambil sini siapa mana. Dah 400,000 nak bayar. Dah kau tiket ke apa semua. Nah, tapi makan apa kena beli ada hang dah gapo ribu-ribu. Ada pada bola pada gapo siap semua nak bayar laka. Nak main ke tu nak bayar, nak main gapo orang panggil gapo, nak main kerang gapo semua tu. Finish dah. Semua kena bayar laka. Lah tu. Learning tu. Pas dengan zaman dulu gitu gak perahu ke. Duk soho gitu tu Titanic. Titanic tu bukan kata besar sepuluh hotlah ni dak. Hotlah ni besar. Nah, besar. Kapal tu bela ni besar. Boleh muat 900 orang. Besar. Nah, besar sungguh. Nah, tu kapal hotlah ni. Lah ni kau wik kat putih bis kat Jembih lah ni. Jembih. Ada kapal tak jalan. Ada orang tak pergi mana lah ni kat rumah belaka. Nak pergi Mekah tak boleh pergi situ sini. Kapal orang beli dulu gak dak tunggu situ. Nak cok situ pian nak naik, ada pian naik. Tu kapal. Habis tu jeng berisak banyak jeng. Dah tu hai nak we kena ada apa. Kita orang Islam ni biasa. Kalau kita yakin tu hai. Ni tu hai sebut sini ni. Idza kuntum fil fulki, apabila adalah kamu dalam bahtera perahu besar, wajaraina bihim birihin, dan belayalah perahu saat itu dengan angin yang baik. Pung dok gi mulai-mulai wa farihu biha, tengah-tengah dok suka sekenak jaat rihun asif. Mari angin ribau, waja'ahul mauj, mari ombak keliling min kulli makan wa dhannu, dan mereka suka annahum uhita bihim. Mereka tu suka kata kita disiap dah, Tuhan akan akan tergelar dah gini. Da'awullah, baru doa Tuhan. Orang doa Tuhan. Orang Syiah, orang gapo semua doa Tuhan. Da'awullah mukhlisin. Lah ni tu banyak nak kapal. Kapal ni ya orang panggil. Kapal ni 99.9 ya selamat. Dah, plot pai tisu. Kapal ni perjalanan hok plot pai ya. Plot pai tisu lah. 90%. Jaga ke setahang putih ya. Kapal banyak. Dalam dunia ni apa ratus ribu tak tahulah. Dah kapal tu banyak. Tapi plot pai tisu orang panggil. Jalan kapal pergi bakok plot pai. Pergi kapal. Tapi kalau berlaku aksiden, jatuh kat tu mati dah. Jauh. Ya gitu dah. Kereta ni bukan 9 bulan. Tak apa 99. Ya jauh sampai uluh ya gitu okak nak pergi belagong remo banyak tengok tepi alai banyak kereta orang lain jujuk-jujuk. Sebab tu mutu sepatu juga bukan 100 dah. Tapi kalau kapal ni plot pai. Tapi apa kata jadi gogeng ya jadi macam-macam. Tu bila tu kau berjerit lah macam-macam hak kita ni kau orang Islam ni tu. Doa Tuhan dah. Baca Yasin, baca apa. Hari tu ialah doa Allah bila susah ni mukhlisin lah ikhlas minta Tuhan. Tapi orang bukan Islam kak nak ingat apa ya? Lah tu sebab tunya pentingnya akidah nak kita saat ni tu hati kita. Nak hati saat ni tu tenang. Dan bila kita bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena ingatlah tengok muka 5 tu ayat Quran Tuhan sebut tujuan manusia ni Tuhan buat. Tuhan ciptakan manusia iaitu untuk apa? Iaitu untuk kita semua Tuhan. Turut perintah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Melainkan supaya mereka itu semua aku, Tuhan kata. Illa liya'budun, melainkan supaya semua aku. Lah tu. Tengok muka 7. Orang panggil mustalahat. Istilah atau mustalahat dalam ilmu akidah ni kita kena tahu. Gapo orang panggil email gapo, Islam gapo, semua sana itu kita kena tahu mustalahat. Istilah ni penting. Setiap ilmu ada istilah. Islam dulu wawa hari istilah orang panggil. Dulu orang tak kenal semaya gapo. Maka dalam Islam lah. Tuhan turun
sebut tentang masalah istilah semaya, istilah zakat, istilah puasa, istilah haji. Nah, istilah munafik dulu tak ada istilah munafik, kafir, semua mustalahat Islamiyah. Semua saat itu istilah-istilah la Islam. Nah, bila sebut kelimah tu makna ialah tu. Jadi dalam ilmu akidah ni ada istilah pertamanya iaitu tarif iman. Apa dia iman? Nah, iman saat itu mana tasdik, mana percaya. Mana percaya supaya dengan Ustaz riwayat tadi itu kita percaya. Percaya supaya kita percaya ibu bapa kita itulah kita percaya Tuhan. Bahkan kena kita percaya kepada Allah lebih daripada kita percaya kepada ibu bapa lagi. Lah tu. Nah, sebab tu asa makna amana yu'minu imanan dalam bahasa Arab. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Amana ar-rasul. Amana makna beriman, makna percaya. Tu asa makna beriman. Mana tasdik, mana membenar. Tengok Tuhan sebut dalam Quran makna membenar. Wa ma anta, baca tu aku ngatu. Wa ma anta bimu'minil lana walau kunna sadiqin. Maknanya wa ma anta, tidak ada engkau bimu'min, mana engkau tak percaya, engkau bukan orang beriman lana kepada kami, walau kunna sadiqin, dan jikalau adalah kami saat itu orang benar. Wa ma antum lana saat itu iaitu adik-adik Nabi Yusuf ke, dia kata kepada Nabi Yakub, ayah dia lah. Nah, dia kata ayah tak percaya kalau puak kita sungguh, puak kita benar pun ayah tak percaya juga. Tuhan sebut hikayat tentang masalah sejarah Nabi Yusuf. Makna wa ma anta bimu'min lana, apa makna bimu'min di sini? Makna bimusaddiqin, makna tak percaya. Itu pada bahasa, dalam bahasa Arab tu makna lah tu. Istilah ke apa? Yang kena ngapa we ingat. Istilah, dalam istilah iman itu adalah tasdiq. At-tasdiq bima ja'a bihin nabi. Iaitu kita percaya dengan barang yang mendatangkan dengannya oleh Nabi, mimma ulima, daripada perkara yang maklum minad din, dalam agama bid-darurah, dengan jalan terpaksa atau jalan lantas, jalan jelah atau asbahaha, atau barang supaya minal adillatil yaqiniyah, daripada dalil-dalil yakin. Apa maksud sini? Maksudnya iaitu kita percaya dengan perkara hak Nabi wayak, benda-benda hak maklum dalam agama, benda-benda hak orang tahu belaka dalam agama, kita kena percaya kata Tuhan ada, percaya kata Rasul 25, kita percaya kata semaya tu wajib, kita percaya kata zakat tu wajib. Siapa-siapa tak percaya benda tu jadi kufur, kerana benda tu maklum bid-darurah, benda hak orang tahu belaka dah, cacin benda tu. Jadi tu makna iman. Sungguh pun kalau kita tengok sini tu makna iman saat itu makna percaya dengan barang hak Tuhan, dengan barang hak Nabi bawa, mendatangkan oleh Nabi. Tapi kalau tengok takrif iman betul hadis itu ke apa? Ingat hadis tu? Al-iman Jibril, hadis Jibril panggil. Jibril mari jumpa dengan Nabi. Jibril tanya, "Mal iman?" Ingat hadis ni? Ingat tak ingat? Mal iman, apakah dia iman? Nabi kata antu'mina billah, bahawa kamu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kitab, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhir, wal qada khairihi wa syarrih. Ni rukun. Kalau tanya apa iman? Ni rukun, percaya kepada Allah, percaya Rasul tu, hak tu dah lah. Tapi tarif iman hak tu hak orang panggil tarif iman hak Nabi royak secara dalam hadisnya ni lah. Tapi tarif dalam ilmu akidah hak ni dalam agama. Kalau kita tanya percaya apa tarif iman dalam agama Islam? Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qada khairihi wa syarrihi. Tapi kalau kita kata ta'rif akidah, ta'rif iman dalam ilmu akidah, kita ngaji apa? Iaitu at-tasdiq
bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa tu? Apa? Mimma ulima minad din bid darurati au ma asbaha minal adillati al yaqiniyah. Lah tu. Nah. Tengok muka lapar. Dengar ngaji ni dah. Ni ngaji lah ni. Pak kita klik baca sedikit lah. Orang hok nak masuk Islam. Orang hok nak masuk Islam kena mengucap 2 kalimah syahadah. Sebab Nabi kata umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Disuruhku, diperintahku bahawa aku perang manusia saat ini hatta yashhadu, hingga mereka itu tu mengucap. Maknanya masuk Islam saat itu syarat orang bukan Islam nak jadi Islam kena mengucap 2 kalimah syahadah. Tapi orang Islam, hak Islam dah saat itu syarat kena mengucap. Hak ni lah ada sebut dalam khilaf ulama. Hak ni ada khilaf ulama lah. Orang Islam ni je gini. Orang panggil kita ni jadi Islam dengan daging darah. Jadi Islam dengan keturunan orang panggil. Kalau pak kita, mak kita Islam, maka kita jadi Islam lah. Kalau pak kita, contohnya ada orang tu, pak dia saat ni tu kafir, tapi mak Islam, maka pada ketika tu jadi Islam lah. Anak saat ni jadi Islam. Dah wajib kena caralah anak saat ni. Kena usaha, jangan wilpah pada hak bukan Islam ni lah. Tu Islam. Hukum Islamnya lah tu. Dengan daging darah. Dengan daging darah. Kita beranak tu baik kat mak kita Islam, jadi Islam lah kitanya. Jadi Islam dengan agama. Sebab apa? Sebab orang manusia ni bila dia beranak tu baik, asal dia tidak menjadi kafir. Dia tidak menjadi kafir. Anak orang kafir sekalipun bila dia beranak, sebenarnya dia saat ni beranak di atas fitrah. Beranak di atas fitrah, tapi pak dia saat ni buat jadi kafirnya. Mak dia jadi kafir. Jadi dua perkara bila orang budak saat ni tu beranak tu baik. Pertamanya kerana asal manusia ni dicipta atau Tuhan buat saat itu dengan agama Islam dah. Yang kedua pulaknya iaitu kerana mak dia saat itu Islam dah. Lah tu. Sebab ada sebut hadis ke Mamin, ingat hadis ni? Tak ingat ke? Mamin mauludin. Mamin tidak ada mamin mauludin. Tidak ada anak yang dilahir. Illa malaka wa yuladu alal fitrah. Malaka diberanak di atas fitrah. Fa abawahu, maka dua bapaknya yuhawwidanihi, mengyahudikan, buat menjadi Yahudi, au yunassiranihi, atau menjadi Nasarakan, au yumajjisanihi, atau menjadi Majusikan. Lah tu. Sebab tu disebut sini telah khilaf ulama. Tengok muka lapar. Tak kena tulis dah. Kerana apa tulis pun hak tulis ni juga. Telah khilaf ulama pada disyaratkan mengucap 2 kalimah syahadah supaya sah iman. Tapi kita kena ingat kata kita wajib kena mengucap setiap hari dalam semaya. Hak jadi fardunya iaitu setiap waktu saat itu tasyahud. Ada tasyahud, iaitu kita kena mengucap dalam semaya saat itu wajib jadi rukun orang panggil pada rakaat akhir. Rukun semaya. Maknanya kita wajib mengucap dah situ. Tapi hak orang jadi Islam dah ni, adakah dia saat itu untuk sah iman dia kena mengucap 2 kalimah syahadah? Maka mengikut mazhab jumhur ulama. Tengok situ. Mazhab jumhur ulama al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah. Kita kena ingat sekarang lagi bila sebut Asy'ariyah, Maturidiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah ni kena di atas Asy'ariyah dan Maturidiyah. Wahhabi ni tak masuk dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengikut ulama hak wipun di Shishan. Itu tu
mereka berkata bahawa Wahabi ni tidak masuk dalam Ahlussunnah Jamaah. Islam tak? Islam, tapi tak masuk ni. Sebab apa? Sebab apa tak masuk? Sebab iaitu dia tak serupa manhaj, cara metodologi, orang panggil cara mikir dia, cara hukum-hukum dia, cara gapo, cara apa ni nak istinbat, cara hukum apa semua tak serupa. Akidah tak serupa sikit ya. Tapi orang panggil nak tak serupa dengan hak ramai ni. Sebab tu Ahlussunnah wal Jamaah ni wahiyal jamaah Nabi sebut alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan Nabi sebut alaikum bisawadil a'zam. Hendaklah kamu saat itu turut ashabul a'zam. Gapo ashabul a'zam? Wahiyal jamaah. Gapo jamaah? Iaitu ulama besar, ulama hak mari ya ilmu Islam ni turun pada Nabi, turun pada sahabat, turun pada tabi'in, tabi'in turun mari siapa kita ni cuning ya hak banyak. Faham? Hak cuning ni orang panggil hak banyak. Ini orang panggil pia, bukan orang tamada, ulama. Nabi sebut yahmilu hadzal ilma, akan dibawa oleh ilmu ini udul. Uduluhu, orang-orang yang adil, yang fauna anhu, ada sebut yang menafikan daripadanya, intihala apa ni ta'wila, ada sebut iaitu ada sebutnya iaitu inhirafa al munharifin, iaitu hak menafikan daripada penyelewengan, maknanya tak menyeleweng. Lepas tu pula kita kena ingatlah bahawa ilmu ada Nabi sebut la yahmilu hadzal ilma, inna hadzal ilma yahmiluhu uduluhu. Orang-orang adil, orang-orang molek saja hak bawa ilmu ni. Lepas tu orang adil ni maksudnya ya mari molek betul dah. Lepas tu pula ya orang panggil ya mustaqirrah maknanya ya sudah dah. Kalau umur orang sudah siap, sudah lah sekarang. Sudah dah, ada tambah sikit banyak kot apa-apa gitu ya. Benar sudah siap. Lepas tu mari sapa kita. Mari sapa kita hak ni tu tokoh, mari sapa hak ni dah. Hak cuk mana? Ulama sebutnya iaitu kalau dalam bab ilmu akidah ni iaitu Asy'ariyah. Lepas tu pula Maturidiyah. Kalau fiqh kok pak mazhab ni lah iaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kalau tasawufnya iaitu Junaid. Lepas tu ilmu hak mari ni ya mari bab ni dah. Ya mari hak ni ya mari. Lepas tu mari saat ni tu ya tetap dah. Sebab masalah fiqh pun ya tetap mustaqirah, ya kongti dah, ya panggil kongti, mana ya mati dah, ya tetap ada gitu. Yalah tu. Sebab tu dalam bab akidah pun seperti tu juga. Sebab tu kita Wahabi ni ya banyak serupa lah dengan kita, tapi ada bab masalah sifat Tuhan, sifat gapo ni tak serupa. Kerana pergi zahir. Bila pergi zahir, dia keluar pada Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu hak ulama Ahlussunnah Jamaah hak ramai. Tak termasuk dalam hak tu. Walaupun bab lain banyak serupa, dalam bab fiqh, dalam bab gapo banyak ya tak serupa tu banyak jugalah. Tapi muslimun dia jadi orang Islam serupa kita, tapi nak kata jamaah dia sikit. Lepas tu dia nak ngaku kata jamaah dia sikit. Ulama hak duk laya tu sikit baru timbul apa hari tu. Lepas tu ulama hak ni tu assalamualaikum bismillah azam hak yang mari yak itu masa Nabi turun mari masa sahabat demo ni hak bawa ilmu sat ni. Demo ni hak duk bawa ilmu ni siapa mari siapa kita. Lepas tu kerongsan hak ilmu hak ni tu kerongsan dia ni tu cukup habis dah. Lepas tu pula mustaqirrah maknanya ya kongti dah. Mari hak ni kong macam-macam. Mari belakang ni. Tu kita kena yakin situlah. Tak kena makan kecap pun dengan demo. Orang demo sarah dak tahu mana pun. Dak. Ada mau hukum bid'ah tu bid'ah. Dak. Kadang apa? Kerana kita tahu panggil kerana hak mari dah ulama kata boleh kata ni ya kongti siap dah. Ya siap dah, tetap dah. Bukan kata mari duk kata punah dak bang. Dak ya siap sudah siap ya mari dah. Sebab tu kita yakin ni. Pas kalau hak ni dak. Tengok. Dak. Selegok tak apa sama dia pun selegok. Ngotu selegok tak apa. Karena apa? Karena dia tak ada metodologi, tak ada boleh turut di atas sad.
Sebab tu bahawa Asy'ariyah tu ada dah bawah tu, kalau kita tengok nota kaki tu, bagi nota kaki tu footnote iaitu nisbah kepada Abu Hasan Asy'ari. Nama ialah Abu Hasan Asy'ari ni ialah Ali bin Ismail. Beliau di antara imam ulama mutakallimin bermazhab dengan mazhab Mu'tazilah pada permulaannya lah. Kemudian beliau rojak dan muzahirkan dengan khilafnya. Beliau berusaha mentaufikkan di antara sunnah, di antara ahlu sunnah dan Akkah bagi. Manakala Maturidiyah pula ialah nisbah pada Abu Mansur Muhammad As-Samarqandi, seorang alim fiqh dan usulnya dia bermazhab dengan mazhab Hanafi. Beliau di antara imam-imam ilmu kalam juga. Sebab ya dalam mazhab ilmu akidah ni ada salaf betul tu, salaf tafwid dia panggil salaf tafwid itu salaf. Ya salaf dengan khalaf ni iaitu lepas pada 3 qurun. Homik masa Nabi, dalam masa 3 qurun, 300 tahun pertama dikirakan salaf. Lepas ada 300 mai kok ni panggil khalaf. Sebab Nabi SAW sebut, Nabi kata khairul quruni. Sebab baik qurun aku. Thumma alladhina yalunahum, kemudian qurun yang selepas itu. Thumma alladhina yalunahum, kemudian 3 Nabi sebut. Maknanya 3 generasi, 300 tahun. Lebih dari 300 tahun ini dikirakan khalaf. Sebab tu Imam Asy'ari dalam salaf lagi. Walaupun dia mati dalam kurung yang keempat sekalipun, kurung yang 3, tapi sebab dia ni orang beranak tahun 260 Hijrah, mati dalam kurung yang keempat lah. Maknanya beranak dalam kurung yang 3 lagi, orang salaf kalau kira dari segi maksud hadis Nabi SAW sebut tadi. Tapi dia juga orang panggil ada kitab salaf tu, ada kitab akidah tahawiyah orang panggil. Salaf ni salah tafwid dan salaf nafyul jihad. Apa maksud? Kitab salah ni ya pegang supaya sifat Tuhan kok, tangan serah Tuhan lah. Maksud dengan tangan, mata, maksud mata serah Tuhan, maksud betih misal serah Tuhan, maksud muka serah Tuhan, maksud atas serah Tuhan, serah bulat-bulat serah, dan ia tak ada takwil ke apalah, serah Tuhan betul-betul. Lepas yang dua, hak khalaf ni dia tak serah Tuhan semua dak. Dia takwil dengan mustalzamat atau takwil dengan benda hak ada hak kaucai atau hak faham daripada maksud saat ni. Dan tak salah tafsirlah tu. Supaya istawa dan makna menguasai semua alam. Tasallatul quwwah, tasallatul quwwah was sultan. Atau orang panggil maknanya Tuhan mengatasi, Tuhan merentah semua. Manalah tu mana istaula atau mana tasarruful mana istaula atau tasallata bil quwwati was sultan, boleh manalah tu. Lepas tu hak tu satu hak khalaf, tapi tak ada salah perkara. Salah ke kita makna tah mana menguasa, supaya kita tak pergi juga. Mau ke atas tapi jalan atas tanah belaka. Demo ke atas, kita ke bawah, padahal jalan sama atas tanah bumi belaka. Tak ada kata demo jalan, demo ke atas jalan atas daerah. Tak ada. Ada ke? Tak ada. Semua jalan atas tanah belaka. Tapi panggil demo ke atas, demo ke besar. Demo ke besar siapa ya ke dak. Kita tak selah tu jadi orang besar. Demo jadi orang besar, siapa ya? Kita tak se jadi besar payah ni. Jalan blobok masuk pintu pun tak telu. Bukan dia lah tu dah. Ada biar nak besar tu ke? Ada kan nak? Gemuk itu jadi besar ni mata. Ada pian nak soleh apa? Belah kita jauh jadi galu. Lah tu. Inilah ayat kata khalaf salaf. Jadi Abu Hasan Asy'ari dengan Abu Mansur Maturidi bahawa mengucap dua kalimah syahadah adalah syarat untuk melakukan hukum-hukum orang-orang yang beriman di dunia. Syarat nak pegang kata orang tu nak melakukan hukum di dunia saat ni kena mengucap lah. Contoh dia ni mati. Anak ya dok mana tahu Islam kata Islam tak tahu. Mari nak boleh saka ayah dia. Misal Islam tak kena mengucap. Dia mengucap boleh. Jadi kita boleh menghukum kata dia Islam. Kita kata
Hei, mu Islam tak Islam? Terang ucap. Berarti tai. Bukan Islam lah tu. Dah. Bukan Islam. Kita suruh ucap berarti tai. Bukan Islam lah tu. Nah, Islam ucap la ilaha illallah Muhammad asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Be. Asyhadu an la mengucap pula lah. Okey, Islam tak payah kita nak tahu. Kata Islam tak Islam, suruh ngucap ya. Suruh ngucap. Dan ngucap apa? Be. Apa itu ya? Sebab tu kena pandai be ni. Nah, kalau tak pandai be berat jadi orang jatuh ni. Pak ana mengucap, ana be sebab lebih dah mengucap. Dan nikah kahwin. Orang Islam nak nikah, kena nikah, kena Islam mau Islam. Sebab tu masuk Islam ni tu. Masuk Islam tak masuk Jawi pula. Allah beratlah. Nah. Halo. Nah. Jadi sebab tu orang bukan Islam ni jangan buat mudah. Kadang-kadang duk kena hak sia pula orang panggil. Mu kita Islam molek-molek dah. Susah tahu tak Fatihah tak ana baca, go tu tak ana baca, go ni tak ana baca nak mengajar belaka. Ada ya tak apa kita nak masuk ya adik selain ni boleh follow wanyuk. Tak apalah situ tu. Tapi bukan mudah bagi tu bukan bagi mudah. Sebab tu orang majlis Jalatan ni Nara ni kalau orang nak nikah dengan bukan Islam tak masuk Jawi dia mau tak win nikah. Dah kena masuk Jawi dulu takut ya takut. Dah. Pasal walah nak tahu saya tak Jawi. Tengok dah. Gini majlis nikah suruh kita tengok dulu. Hatta macam nanti kita tengok. Hati-hati tengok. Ini sungguh. Oh ya. Sebab dulu-dulu masuk Islam nak nikah, lepas tu takut nak kerak. Lepas tu duduk lepas tu. Dia orang panggil tak masuk dah. Mungkin dia boleh nikah dah. Lepas ni tak apa dia nak dia jom lah. Kau orang ni nak lah. Dia nak dia jom lah kau kan. Sebab tu oleh Islam tak boleh kita nak demo. Kena demo nak kita tak apa. Dia kita nak demo kita jom lah kau. Dia demo nak kita demo jom lah kau. Kena ingat molek tak nak daga ni tak boleh. Tak boleh. Kena demo nak kita, nama kita nak demo terus dah. Orang Tino ni panggil kena jadi matlubah. Jangan jadi talibah. Matlubah maksudnya kena jadi orang yang dicari, bukan orang mencari. Tak boleh jumpa orang nak wibu terosak, janganlah tu. Tak boleh jumpa orang nak wibu Facebook. Tak boleh masuk di Facebook bukan mas lalu. Janganlah tu. Kita ni Tuhan saya ke kita, Tuhan kasih kita, Tuhan harga ke kita. Kita kena jaga benda-benda gini. Sungguh tak? Sungguh dah. Dan nak demo belanja apa? Nak tak satu. Tunggu 90. Tak saya tunggu 80. Tunggu 70. Tunggu ke 30,000. Kaca dak belah lama cekak mek ya. Habis nasi apa guna ni dah. Air habis banyak potong dah. Untuk bayar mau 10,000. Puluh ribu pula. Belanja ni mek bini pula. Aduh ya teruk. Ni ustaz nak ayat sungguh bang kita kena jaga benda-benda gini dah. Dan bersolah di belakangnya. Nak tahu hukum, nak menghukum kita nak semaya belakang dan solah jenazah atasnya. Dan nak kapal, nak ke bumi, kubur Islam semua sana itu kena mengucap dan menentukan nuntutnya dengan solah suruh semaya, beri zakat. Sebab tu dan yang demikian memerlukan pada tasdik dan percaya dalam hati. Dan jika adalah ia dinamakan iman, tetapi iman dalam hati adalah iman yang tersembunyi, maka mesti ada tanda yang menunjuk atasnya supaya dilakukan hukum-hukum. Maka siapa hak membenar percaya di hati sedang ia tidak mengaku di lidah, bukan kerana keuzuran yang menahankannya dari mengucap dan tidak juga kerana enggan, maka tak boleh dah. Bahkan telah ittifaq, telah ulama ittifaq baginya akan demikian bahawa ia adalah orang yang beriman di sisi Allah. Di situ hari beriman lah. Di sisi manusia tak mengucap, tak tahu. Nak tahu mana? Ya, betul Islam. Ya tetap apa ya percaya dah Tuhan. Tapi kalau dia tak mengucap tidak dikira ke Islam. Di situ hari suruh dia lah. Tapi kalau orang uzur tak apalah mulut dia nak mengucap tak boleh. Orang bisu dia panggil. Bisu ni ya ada sains tak itu tu dia orang dakwah tapi dia dakwah hak bisu dia.
Bisu dia cakap dia pandang kecek bisu. Dah, mah. Duduk kat tak boleh masuk mata. No. Macam-macam. Nah. Pas dia kata kan? Dia kata bisu ni pegang Tuhan ada dua. Dia duk ngajar bisu. Dia kata bisu ni pegang kata Tuhan ada dua. Kan? Karena bisu dia tengok tengah jalan raja ada gambar dua. Ada raja jatuh raja tino. Allahu Akbar. Ya lepas dah tu dia royak barulah dia percaya kata Tuhan ada so. Mula dah Tuhan tino Tuhan atas itu. Muka kok dia tak kena hubung tak boleh bisu ni. Bisu ni dia tuli. Dia tuli, kalau dia tak tuli dia boleh tirulah. Dia tuli, dia nak kecek tak boleh bisu ni. Bisu nak kecek tak boleh doa itu dia nya. Lepas tu lingo dia tuli. Somum bukmum panggil dah. Mana dua-dua. Sebab tu dah tu bisu. Adapun orang yang enggan dengan bahawa ia dituntut mengucap dua kalimah syahadah tapi ia enggan, maka ia adalah kafir di sisi Allah. Kalau dia saat itu angin, tak sah mengucap. Maka waktu tu adalah kafir di sisi Allah dan di dunia. Tak sah mengucap, tak mengucap. Dan jika ia tunduk dalam hati sekalipun. Sebab tu maka sesiapa mengaku di lidahnya sedang ia tidak percaya di hati adalah yang seperti orang munafik. Kalaulah dia mengucap ni banyaklah ni pandahlah. Kau kafir sia ni kan pandai. Mengucap wisalah. Assalamualaikum. Memang tak ada gigi. Sia Kelantan, sia gapo sudah lagi. Sia Kelantan pula apa di Cina Kelantan. Kafir. Hari ni hujan Allah tak boleh matanya hari dah Allah. Tapi insya-Allah lah esok kita boleh mata insya-Allah esok. Insya-Allah pegang Cina Kelantan. Hari ni marah Allah alhamdulillah tu. Alhamdulillah. Ni orang Kelantan, Cina Kelantan bagi. Ya biasa kerana dia duduk tempat suasana orang Islam. Ya kecil lah tu. Alhamdulillah. Nah Cina Kelantan orang nak pergi Mesir, nak pergi mana ngaji, duit tu. Dekoh ke apa tu kau ni. Boleh mai tak? Boleh, ada apa orang kafir boleh mai, ada apa. Hukum fiqh boleh mai. Orang kafir ada masalah apa. Kau banyak kau boleh mai lagi. Sikit, skop tak apa boleh mai, harus boleh mai. Harus boleh mai, kalau skop 5 kop boleh. Satu kau boleh. 500 boleh nak apau ya banyak nah tengok 500 dah boleh baik. Orang Cina ya percaya apau, ya percaya sedekah boleh banyak rezeki. Supaya orang Islam orang Islam ni kita percaya kan Tuhan sebut yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Tuhan wilabo, Tuhan wisubur sedekah. Sedekah kan kau banyak. Maka ia adalah mukmin pada masalah mesti melakukan hukum-hukum keduniaan padanya. Kalau orang munafik dia mengucap dua kalimah syahadah, maka ia tu kita serah ya. Tak dunia kena kapal, kena mani, kena taruh kubur orang Islam. Dalam hati dia kafir suku kiralah. Tetapi ia bukan mukmin di sisi Allah. Alah tu. Sebab tu dalam masalah ni di sisi jumhur ulama mengucap dua kalimah syahadah jadi syarat untuk kita nak melaksanakan atau nak melakukan hukum dunia. Sebab dunia ni turut zahir ya. Tak ada turut hati, turut zahir. Dalam hati kita tak tahu. Apa perbezaan iman dan Islam? Apa perhubungannya di antara iman dan Islam? Iman dan Islam dan hubungan di antara kedua. Tengok muka 9. Kita telah sebut mengenai makna iman pada lugah dan istilah. Apa makna iman pada lugah? At-tasdiq. Makna pada syarak? At-tasdiq bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma ulima min ad-din bid-darurah aw ma ashbaha aw ma ashbahaha min al-adillati al-yaqiniyah. Sebut dah iman tadi. Dan adapun al-Islam, situ Islam dah, tempat kandai itu Islam, silat. Tulis kena tu. Dan adapun al-iman tulis tak kena. Adapun al-Islam dah. Tahu tak gitu. Parah tu tukar semula, tulis semula.
Ada pun nak Islam. Islam pada lugah tu apa makna Islam pada lugah? Islam pada lugah maknanya ialah menyerah. Aslama makna kita serah. Kita menyerah. Aslama makna kita serah. Dan aslama makna kita tunduk. Dan aslama makna kita turut. Aslama makna kita tak lawan. Aslama makna kita tinggalkan, makna kita tak lawan lah. Itu makna aslama. Sebab Islam tu makna orang panggil Islam ni agama peace, agama Islam ni selamat. Peace makna santi. Agama santi. Islam kerana tapi Islam ni dinus salam, agama selamat. Agama kerana apa? Kerana kita ni agama selamat, agama kita menyerah diri kita kepada Allah. Agama hak kita tunduk kepada Allah. Agama hak kita tunduk kepada perintah Allah. Itu mana agama. Sebab dalam bahasa Melayu ni apa panggil ad-din. Ad-din mana agama? Inna din indallah. Ad-din apa mana ad-din? Ad-din ni mana agama. Agama apa mana agama? Cara hidup. Itu mana agama? Cara hidup. Orang panggil manhajul hayat. Bahasa Arab panggil manhaj al-hayat. Bahasa Inggeris panggil the way of life. The way of life. Boleh Inggeris ini kan? Tak apa tu tak. Ngaji apa ini? The way of life. Jumpa kawan good, the way of life. Apa mana the way? Mana jalan. The way itu jalan of life, iaitu untuk hidup. Ihdinas sirata al-mustaqim. Siratal ladzi, sirat tu jalan, the way, jalan, sirat, jalan. Jadi jalan yang lurus. Cara hidup. Agama ni cara hidup. Apa cara hidup? Cara hidup kita. Kita nak duduk orang atas tina tak boleh. Kena nikah dulu. Apa cara hidup? Makan nak makan kanan, cara hidup. Jalan tak boleh jalan melengok, debek. Apa cara hidup? Minum kena minum tangan kanan. Apa cara hidup? Semaya apa ni kita bagai kita nak makan kena bagai halal, cara hidup. Lepas tu pula semua hal itu apa panggil cara hidup. Cara hidup dia mau nak hidup baik no. Nak hidup tak dunia ni baik no. Ambil agama Islam lagi. Hak apa? Hak makan kena ada halal. Jangan hidup makan bagai haram. Tu. Lepas tu pula cara hidup dah no. Tak boleh buat maksiat. Kita kena taat. Lah tu. Semua tu apa cara hidup. Nak hidup gapo tak cara hidup? Ngaji ni cara hidup. Sebab tu dalam Islam suruh ngaji, Iqra baca ni cara hidup kita. Islam suruh baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tak boleh kata korang. Tak boleh kata korang, tak boleh gapo. Tak boleh tidur pergi ngaji. Tak boleh tidur pergi ngaji. Berarti molek. Lah tu. Ustaz apa? Tak mungkin. Kerana yang ngatuk malah dah. Apa kita ngatuk? Kita ngatuk pun tak gerak tidur. Belah tidur tapi gelak-gelak sikit dah gitu. Tak kau nak tidur sekelah ya awal pakai tidur. Ngaji pola tu. Ya awal war. Waktu ngeruh pula tu. Ni orang tino jangan geruh lah kelah ni. Nama pecah rahsia. Memang sama orang ngeruh aku tak usir dia tu geruh. Tak. Rahsia orang tino tak boleh. So lagi uzur tak boleh hoyak kau apa lagi? Boleh hoyak kau ke? Tanya kena. Tanya kena. Ada uzur 15 hari? Oh ya, kita uzur 15 hari. Ada biar nak nikah kamu. Satu ke? Hari ni tak senikah. Terus kita tengok api merah mana, hot 2 minit dak biar nak pergi jalan tu. Tak reti juga budak ni, ikut mu lah. Tidak. Faedah yang mana ke? Traffic light tak merah hot more jalan tu aku segi pabila ya tu. Gapo tu kah dah tak ada 8 minit merah. Minit merah. Aku tak ada dogi kau tu. Betul. Baru faham.
Dah ni ya, tak apa. Takut aku peh kan. Nama apa aku peh. Ya lama ke peh kan. Banyak lama peh bang. Nah, tu rahsia bang. Jangan wajak aku. Dan pada syarak ni apa? Ukur apa? Ukur apa dah? Ukur apa? Pukul 12 5 minit. Kalau 10 minit dah putih. Dan pada syarak, gapo Islam pada syarak? Islam pada syarak ni ialah ikut dan turut apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah. Turut ingkiyat, orang panggil ingkiyat mana turut? Turut ya, turut apa Nabi suruh. Nah. Tuhan kata wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Bagi hak Nabi bawa kita ambil. Bagi hak Nabi lagi kita tinggal. Wa man yuti'illah war rasul. Nah, man yuti'illah apa ni? Wa man yuti'illah war rasul fa ulaika. Nah, dan siapa orang hak turut Nabi, turut perintah Allah dan Rasul. Jadi itu Islam saat itu iaitu ada khilaf ulama kata setengah tu Islam ni iaitu kita turut. Nah, dan kita turut apa yang datang pada Nabi, apa yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita turut. Nah, dan ada setengah makna inqiyad, ada setengah makna imtithal awamir. Maknanya kita turut perintah wa tinabun nawahi dan kita jauh lagi. Ada juga. Dan ada juga Islam itu, apa makna Islam? Maknanya kita amalkan bil jawarih. Kita amalkan dengan anggota. Nah, itu kita amalkan dengan anggota. Kita semaya, kita puasa. Islam itu apa? Kalau kecek mudah-mudah Islamnya. Nah, hak besar-besar rukun dia nya, hak lain tu bukan rukun lah. Hak rukun dia nak tahu kata orang itu Islam tak Islam. Pertamanya mengucap dua kalimah syahadah. Mal Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah dari semaya tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal bait man istata'a ilaihi sabila. Orang yang puasa, maya puasa, zakat, haji. 5 perkara. Hak lain hak ni rukun. Rukun. Hak lain hak kelubung Islam dah, Islam. Kena pakai kelubung, tudung, labuh. Jangan pakai seksi sebab takut kena seksa. Dah lepas tu. Itu ke? Jangan pakai seksi nama takut kena seksa, akan raksa. Seksi tu seksa. Aceh nak cur ada orang suruh. Lengi nak cur lagi. Hubung hai saya elok ya. Ambu Aceh. Dak boleh. Gi patawak saya elok jalan mu nak cuti. Apa? Nah, paling tengok ada keru. Ada keru. Pula boleh pula ambil panas. Keru tu. Tu dah. Tak soco lah. Islam dah aku lubang? Islam. Nah. Lepas tu pula apa lagi? Semua hal itu semaya Islam, gotu Islam, benda-benda hak zahir Islam. Tu Islam. Taat ibu bapa Islam. Semua benda hak kita buat Islam. Dah hak zahir, buat zahir. Dah hati suku tu email dia panggil. Hak tu dia panggil apa ni Islam itu ada rukunnya 5. Hak kita kena buat besar-besar. Nak boleh panggil kita orang Islam ni 5. Hak akhir sekalinya sekali haji. Haji tahun ni ada dia boleh buat. Ustaz lu tapi asyik ada. Tak boleh pergi. Karena apa? Karena COVID-19. Nah, COVID-19. Dah. Dah Tuhan mari bakat tak boleh lawan sangat apa. Bakat dah bayang lalu bomo habis juta-juta dah bomo ngaji pat. Nah. Juta bomo France habis ngaji radap lu. Baru dak buat, dak cari nak buat vaksin tak boleh lagi. Tak temu lagi. Temu dah dak tikuh terapa tak jadi lagi nanti. Nah. Vaksin lagi kan. Tengok tu. Nah, manusia lemah. Nah, tak boleh lawan Tuhan. Lawan gandong Tuhan. Tengok debah. Tuhan tu la tamshi fil ardi maraha. Jangan jalan di atas dunia ni. Nah, di atas muka bumi marahan. Dalam keadaan tengok tunjuk. Nah, innaka lan takhriqal arda wa lan tablughal jibala tula.
Sungguhnya mung tak boleh lakoh bombing di Tuhan kata. Jalan tengok tak ada boleh lakoh di bukit. Dak kali. Walan tablughul jibala tula tinggi pun tak ada siapa bukit dak kali. Tu halus teh tengok debe. Nah. Apa angah ya akhlak Islam juga. Sebab tu orang Islam kita kena lembut. Nah, kena lembut orang Islam sifat lembut tak boleh. Baikkan. Nah. Baikkan jawab mulut menepuh. Tak boleh kita kena orang bagi Islam ni kena lembut. Nabi kata kadal halim an yakuna nabiyya. Orang lembut dekat-dekat dah boleh jadi nabi. Allahu akbar. Ayat lembut sana itu besar. Ni dak Allah dah. Mulut derah. Nah. Pom, dubik sutik. Lagi jabu be. Lagi umur. Aduh dah. Kena lembut hati insya-Allah. Hubungan di antara iman dan Islam tengok. Dah tengok bawah tu. Mengikut satu golongan dari ulama bahawa iman dan Islam berlainan di segi pahaman. Pahamnya tu suku-suku sebab bila kita sebut iman percaya di hati. Bila sebut Islam buat dengan anggota zahir. Maya puasa bila sebut iman percaya dengan Tuhan, percaya pada Tuhan, percaya pada Rasul kono. Makna dia sana itu ada berlainan di segi pahamnya itu lain dan bersatu hakikat dan masodat. Nah, bersatu hakikat, benda hakikat sungguh satu ya. Nah, tengok. Ni Islam tak? Islam. Orang beriman tak? Orang beriman. Jadi hakikatnya kita guna dia je, lebih kurang hak tula panggil. Masodat tu panggil istilah dalam ilmu perat, mantik. Nah, ilmu mantik lah masodat ni kena di atas bagai hakikat. Yakni bahawa tiap-tiap pada iman dan Islam mempunyai pahaman yang berbeza. Jadi iman Islam ni ada pahaman suku-suku. Sebagaimana kita dapat dalam hadis yang Nabi sebut tadi. Nah. Maka kedua-dua bersatu pada maksud dan hakikat. Yakni pada tiap-tiap orang. Maka tidak boleh mengumumkan atas seorang insan bahawa ia Muslim. Kita nak pergi kata orang Islam malaikat kena mukmin, dan kita nak kata orang mukmin mesti dia kena Islam. Lah tu maknanya ada hubungnya di antara kedua sana. Tapi tengok bawah tu. Walau bagaimanapun Imam Ghazali tengok bawah tak orang semua dah letak tu, tak ada payah gapo. Kita nak ayat kata ada pahamnya saat ni tu. Ada pahamnya kata Islam iman saat ni tu di segiความเข้าใจ saat ni tu ada beza lah. Bila sebut kata Islam gak maknanya orang semaya, orang puasa, orang zakat, orang keluar zakat, orang buat haji, orang Islam dah. Orang semaya puasa ni orang mengucap syahadah. Tapi bila sebut imannya orang percaya. Nampak sepongnya ada pahamnya suku-suku, tapi satu hakikat, satu benda sahaja. Kena di atas satu hakikat sahaja. Kerana kau kita nak demo ni Islam, dia mesti kena beriman. Dia ni beriman, mesti kata dia orang Islam juga. Maknanya benda tu benda hak kena di atas benda tu lah. Kena orang tu lah. Kata mung Islam, mung iman, mung gapo pula ni? Lain pula. Dah, demo ni Islam dak Islam. Mukmin tak mukmin juga dia. Dia kena dah tahu itulah. Pas kok mana Islam mukmin suku kan dak. Malaikat nama lain tak apalah. Aku nama mukmin, nama Muslim. Tu suku-suku. Tapi kena kalau kira dari segi hakikatnya, kurang penting. Hakikat ni kurang penting. Iaitu kena di atas benda yang sama. Lah tu. Pahamnya itu ada beza lah. Walau bagaimana Imam Ghazali ada sebut rahimahullah telah melanjutkan pada menyatakan perhubungan di antara iman Islam, banyak dia berkata ialah tengok bawah bahawa syarak telah mendatangkan dalam menggunakannya dalam bentuk berlainan. Jadi dalam agama ni Islam itu sendiri bawa mari bentuk guna dalam bentuk yang berlainan dan tawarud orang panggil. Yakni menggunakan lafaz perkataan yang sama. Yakni menggunakan lafaz Islam dan iman di atas makna yang sama, tu tawarud. Dan bentuk bertukar masuk dan tukar mengguna dengan taraduf. Boleh pakai gile gimari dia panggil. Benda ni guna di atas makna yang sama pun ada, gile pakai pun ada.
Bila kita sebut kata Islam, kena di atas mana iman. Bila sebut kata iman, kena di atas Islam. Dan ada juga, digunakan secara tawarud. Apa makna? Islam itu dan iman di atas mana yang sama. Cuba kita tengok pada ayat muka sebelah. Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Maksudnya, setelah sampai utusan kami ke tempat itu, kami perintahkan mereka keluarkan orang-orang yang beriman yang tinggal padanya sesudah diperiksa, maka utusan kami tidak mendapati padanya melainkan sebuah rumah saja yang ada penduduknya dari orang-orang Islam yang beriman pada Nabi Lut. Ni kisah Nabi Lut kan? Tahu Nabi Lut dah? Lut ni orang panggil jatah sama jatah tu baik dah kok mai pun ni dah. Boleh nikah jatah sama jatah lah, astagfirullahalazim. Nak nikah kano pula jatah sama jatah. Dah. Aduh, besi sama besi. Boleh nikah. Besi sama besi. Aduh, berat sungguh lah orang ni. Manusia ni berat. Lepas tu Tina sama Tina boleh nikah juga. Lesbian. Minal kabair. Arab panggil sihaq dengan qaf. Kalau hak yatim saya panggil lutin. Lutiyin, puak Lut, umat Nabi Lut dulu. Liwat orang panggil. Lepas tu kalau hak tina matina panggil sihaq. Inggeris panggil lesbian. Maka haram, dosa besar. Minal kabair. Jangan duk main fatinah matina. Wal'iyadhu billah. Itu satu kejahatan yang teruk. Tuhan laknat. Tuhan laknat. Tuhan la'anallahul mutasyabbihat. Minan nisa' wal mutasyabbihin minar rijal. Ada sebut Tuhan laknat orang tino hak serupa dengan jantan. Buat serupa jadi nak serupa dengan jantan. Orang panggil apa? Tong. Hak serupa dengan tino tu orang panggil tepondan. Bahasa Melayu panggil tepondan. Melayu Malaysia panggil tepondan. Mas semua kita panggil pone. Dia punya suara kena ke pone mah tu. Pone. Mari hak lain pone. Pasal nak mutuh lah. Ya awak aja muka. Lepas tu pula buruk kering tebal boleh nyodak ternyodak. Lepas tu pula dah pakak rambut panjang lah tu kacau. Apa lah. Suara derah apa burung merah. Nak jadi tino lah. Suara. Nama apa hak duk soho ni tu? Orang dak panggil pun tu bet taruh tak mau tu lah. Orang dak sampak. Hak tua. Muka tua. Si ang dah. Si tang. Astagfirullahaladzim. Jadi bagi monai buluh dah ya. Tak ada apalah. Kita ni sihak ni tina matina. Lut jatah ma jatah. Wal iyad billah. Ada kok ni belana. Pak ya tahu tu. Ya ada. Kalau ada tu dosa besar ingat. Ada kok ni. Ada hak demo doa tu. Mari nikah dah. Hak yatim mari dak mohak tina. Apa kata lek petang? Tu laki dulu tina prem mari. Mari masuk tidur kali dengan tu laki dulu ada masuk tidur tak boleh. Sebab ada tu laki dulu mari. Astagfirullahalazim. Tina batina. Moga orang tak murih kat tina mari ke. Allahu akbar. Molek mek kapok. Buat hacu tah pala. Lagi jabu. Tegapo ni. Orang po ni dah ni. No ni duk cok tina mak tina. Orang ni tu orang otak rusak. Kerana apa? Kerana orang ni suka orang atas, suka orang tina suka orang atas. Tu kaedah ya. Tak ada orang atas semua atas. Oh, yang suka ke? Nama. Cak mungkin aku kena kamu. Mungkin aku. Apa? Bisa. Jangan. Aku kena kamu. Mungkin aku. Apa? Tu.
Orang pula tu. Waktu hitam pula. Kena atas mata lah berat. Tak boleh. Tak boleh tu. Leh tina matina. Ni berat. Tak boleh. Ni umat Nabi Lut. Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Malaikat mari royak, maka kami keluarkan mereka yang ada pada kampung dia minal mu'minin, daripada orang mukmin. Fama wajadna fiha, kami tak ada jumpa padanya ghaira baitin minal muslimin, selain pada rumah orang Islam. Ada rumah orang Islam situ. Mana kata menggunakan iman dengan Islam makna sama. Manalah tu. Dengan menggunakan mukmin dan muslimin dengan jalan taraduf. Sedangkan tidak ada dengan ittifaq ulama melainkan satu rumah sahaja. Masa umat Nabi Lut tak ada rumah satu yang beriman. Lain tak ada. Tak ada. Hak demo ramah, hak demo duk nampak umat Nabi Lut hak di Itali tu bukan hak di Nung. Dak ali. Hak di Itali, ke Itali pun ada juga. Di Itali tu hak duk kapak-kapak jadi seming bih batu bih. Tu pun sama juga. Wa qala ya Musa in kuntum amantum billah fa alaihi tawakkalu wa in kuntum muslimin. Ini pun digunakan iman dengan Islam dengan makna yang sama juga. Dan ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaum ramadan wa hajjil bait. Hak tu guna makna Islam, mana betul Islam tu. Ada lepas tu dok guna gile guna orang panggil. Tengok belakang muka 12. Adapun at-tadakhul, ada soal lagi mana tadakhul. Capo ada saling memasuki kedua. Hak ni Nabi tanya, ada orang tanya Nabi, ayyul a'mal afdal, mana amal yang lebih afdal? Nabi kata al-Islam. Maka orang tanya pula ayyul Islam afdal, mana Islam lebih afdal? Nabi kata al-iman. Mana kata Nabi mengguna secara tadakhul, gile masuk gi mari. Sebab tu nak ayat kata Islam ni ada makna yang berbeza, tapi diguna gile guna. Ada benda tu. Yang kedua makna akidah. Lepas tu pula makna usul din, sebab nama kita dah sebut dulu kan. Nama-nama dalam bab ilmu tauhid ni banyak. InsyaAllah kita akan ngaji lebih kurang satu pengarang ni lah 200 muka insyaAllah. Karena apa? Karena kita takkan nak ngaji. Contoh demikian ialah seperti Allah siawelah an-natiqu. Allah lama lah tu. Abang nak oyak sikit je. Jadi kita ngaji ni tu, hak baik tu kena ngaji ke, tapi kena ngaji kitab lama, kitab kuning. Nanti bukan sejik apa. Dah sejik ada. Dah ngaji ramai-ramai. Lepas tu hak ni ngaji, kita hurai so-so. Lepas tu kena klik baca ingat, sebab kita nak ngaji tu banyak. Kita nak ngaji sampai 200 muka insya-Allah. Lepas tu kalau tak faham tu, yang lang klik mula. Kau kata yang lang klik mula tu, ya lem. Kau like cek kau tidak. Wallahu alam. Allah ngapa ni. Tak aku buat. Wassalam. Allah 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 Allah.